Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Kristus, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. 各位主内的弟兄姐妹，我们来再次同心祷告。 Bapak Sorgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru dengan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. 天父，我们感谢你在每一天新的当中，你又有新的祝福于我们。 Saat ini di dalam ibadah ini kami bukan hanya memuji, membesarkan nama Tuhan. 今天的崇拜，我们不单单是要高举你的圣名，不是单单要荣耀你， Kami juga mau mendengarkan apa yang Engkau mau sabdakan. 我们也要倾听你要对我们说的话。 Kiranya Roh Kudus akan menolong kepada kami sekalian. 求圣灵帮助我们每一个人， Tolong untuk hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan. 帮助讲的，帮助翻译的。 Tolong setiap diri kami boleh bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. 让我们每一个听的人，不单单是听到，而且要行道。 Segala pujian dan syukur kami panjatkan. 一切颂赞荣耀，我们都献上。 Dalam Kristus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema, yaitu fokus memandang pada Kristus. 各位弟兄姐妹，今天我们要思想的一个题目就是如何要专注于耶稣。 Saudara, saya ingat sekali pada waktu masih kecil, 弟兄姐妹，我记得当我还小的时候， di sekolah itu ada begitu banyak kalau istirahat anak-anak bermain. 当我记得上学的时候，有下课的时间，很多小朋友都在玩。 Satu kali, saudara, saya melihat di antara teman-teman yang bermain di SD itu, ada yang sedang berada di tengah terik matahari. 我记得当在下课的时间，很多的小孩子在玩耍的时候，就是在烈日的底下。 Lalu saya datang mendekati apa yang sedang diperbuat oleh teman-teman ini. 然后我靠近他们，他们究竟在做些什么？ Ternyata, saudara, mereka itu sedang menaruh kertas, lalu memegang sebuah alat yang disebut suryakanta. 我看到他们用一张纸，然后我们看到他用一个放大镜， Dan mengarahkan dengan sinar matahari, maka fokusnya itu kepada kertas itu. 然后他把放大镜的焦点放在太阳底下，照射在纸上。 Sekian lama, saudara, kertas itu terbakar. 不久之后，那张纸就被烧了。 Wah, waktu itu sangat menarik sekali. 那时候我感觉很有吸引力。 Kenapa? Itu cermin atau kaca suryakanta itu bisa membuat api. 为什么这个放大镜能够产生火呢？ Ternyata pada waktu itu teman-teman ini mengatakan, ada yang lebih besar ini mengatakan itu karena fokus ke atas kertas terus menerus. 然后比较年长的一个小孩子他说，因为有这个焦点照在个纸上， Kalau tangan tidak stabil, bergerak terus, tidak fokus. 如果你的手摇动的话，那么就没有这个焦点。 Kalau fokus itu akan membuat sebuah panas yang begitu panas sampai kertas itu terbakar. 如果这个你专注这个焦点，它的热量能够把整个纸张烧起来。 Saudara, mari kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. 让我们一同来看神的话。 Saya ingin saudara membuka Injil Matius pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat 22. 我要求大家来打开马太福音第9章第19到第20节。 Saya akan membacakan bagian ini dan nanti dalam bahasa Mandarin akan dibacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 61 dan 62 saja. 我先用印尼文念，然后我再用其他的经文一起来念。 Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." 马太福音第8章第19节这么说道：
di Lukas pasal 9 ayat yang ke-61 dan 62 dalam bahasa Mandarin akan dibacakan. 然后在路加福音，在路加福音第8章第61到第62节，在那边记载如此的记载说到Lukas 9路加福音第9章 ayat 61 dan 第9 62. 章ayat 61 Ya. 第9章第61节到第62节，又有一人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶这里向后看的，不配进上帝的国。” Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, 各位基督所爱的弟兄姐妹， perjalanan di masa pandemi ini adalah bukan sebuah perjalanan yang mudah tentu bagi kita. 对我们来说，这一段的疫情对我们这个路程真的很不好走。 Kita sebagai pengikut Kristus berhadapan dengan sebuah realitas. 我们跟随主耶稣的人面临一个事实， Realitas di mana ada orang Kristen pada masa-masa sekarang itu disebutkan imannya stabil. 我们看到基督徒在这样的状况下，他们的信心是平衡的， Tidak maju, tidak mundur. 没有往前走，也没有退后， Ya, begitu saja. 只有这样而已。 Tetapi ada orang-orang Kristen yang mundur. 但是有基督徒，他的灵性是倒退的。 Biarlah kita menilai diri kita ada di mana sebetulnya. 其实我们究竟在那一方面呢？ Saudara, bukankah saat-saat ini begitu banyak orang-orang yang merasakan kehampaan? 是不是现在的人在面临很多的空虚呢？ Karena tidak ada kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan gereja membuat kita menjadi semakin enggan dan malas. 让我们可以感到懒惰，可以让我们感到很难极止，因为教会的活动都停止下来。 Ketika ada ibadah online sudah tidak mengikuti. 当有线上的崇拜的时候，我们已经没有跟随了。 Ataupun kalau mengikuti jarang-jarang. 也是有的话，我们也是很少， Kita tidak ada disiplin diri lagi. 甚至我们没有这个规则。 Membaca Alkitab, doa juga menjadi sesuatu yang sepertinya membosankan. 感到厌烦，甚至如果我们读圣经或者是祷告， Semua keadaan menjadi berubah. 一切的境况已经改变了。 Tidak mau lagi berkomunitas dengan jemaat gereja. 不要再和教会的朋友们一起有沟通， Hidup hanya memikirkan dirinya dan juga keluarga, seperti itu saja. 他只有想到他的家人和他自己这样而已。 Bahkan pelayanan-pelayanan pun kemudian kita mengatakan, maaf saya tidak bisa melayani lagi. 甚至侍奉，他也说对不起，我不能再侍奉 Saudara, 了。 bukankah ini menunjukkan sebuah kemunduran? 甚至现在就是一个倒退的现象。 Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, 但是在如此的状况 kita 中， tetap melihat ada orang-orang Kristen yang sangat progresif untuk maju di dalam iman. 我们也看到很多的基督徒在他们非常有信心的围绕他的满足， Semakin mendekatkan diri kepada Allah. 就是把自己越靠近上帝， Semakin membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. 越来越很专注的看圣经， Berdoa mencari kehendak Tuhan. 来祷告，来寻求神的旨意， Tetap berpengharapan. 甚至有这个盼望， Tetap beriman. 有信心， Tetap memelihara kasih. 有在持守着爱。 Saudara, untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang tetap setia, 成为一个忠心跟随基督的人， memang perlu fokus memandang pada Kristus. 一定要定睛专注于基督。 Saudara, apakah yang kita bisa pelajari dengan fokus memandang pada Kristus? 我们从这个这样专注于基督，我们可以学习到什么？ Sebuah pertanyaan, siapkah membayar harga dan rela berkorban untuk Kristus? 一个问题就是你是不是已经预备付上代价，愿意为基督而牺牲？ Saudara, kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, 我们看到刚才我们念的经文里， ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus 有的人来到耶稣基督的 dan 面 dia 前， berkata dengan begitu antusias dan luar biasa, 他非常有迫切的，他跟耶稣 Aku 说， akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. 他说我愿意跟随你，无论你往哪里去。 Saudara, bukankah kalau kita membandingkan ketika seorang memadu kasih, 我们看到一对人是在恋爱中的人， ketika seorang pemuda berkata, Dek, nanti apakah akan ikut dengan aku kemana saja aku pergi?
男生一定会问女生：“你是不是会永远跟着我 Ya, kemana saja? ？”对，无论我往哪里去， Kemana engkau pergi, aku akan ikut. 你到哪里去，我都跟 Bagaimana 随你。 keadaanmu, aku juga akan bersama kamu. 你的任何情况，我都与你一起。 Bukankah ini sesuatu antusias? 这个是不是一种的渴慕？ Sebuah komitmen yang luar biasa. 这是一种非常好的一个 Dan 经 di 历。 dalam pembacaan kita dikatakan orang ini adalah seorang ahli Taurat. 在圣经里面告诉我们说，他是一个文士， Artinya ahli tentang hukum-hukum Allah, hukum Musa, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sebagai umat Allah. 他当然明白上帝的话，明白摩西的律法，关于一切和上帝有关的事，他都清楚。 Tetapi yang mengherankan, Yesus menjawab sangat berbeda dengan pengharapan dari ahli Taurat ini. 但是很奇怪的，耶稣的回答对这个文士是非常的不配合。 Bukankah seharusnya Tuhan Yesus senang sekali dengan orang yang seperti ahli Taurat ini? 当然，耶稣一定是很欢喜，如果遇到好像这个文士的人吗？ Yang begitu penuh dengan komitmen akan mengikut kemana saja Tuhan Yesus pergi. 而且他非常有企业的，无论耶稣去哪里，他都要跟。 Tetapi ternyata tidak, saudara. 但是事实上没有。 Yesus berkata sebuah perkataan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk Yesus- meletakkan kepalanya. 耶稣却对他说：“府里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有放头的整的地方。” Tentu ada sebabnya, saudara. 弟兄姐妹，当然会有原因 Kita 的。 tahu bahwa orang yang menjadi ahli Taurat mau mengikut Kristus itu tidak gampang. 我们知道，一个文士如果要跟随耶稣不容易。 Harusnya Tuhan Yesus kalau kita berpikir mempergunakan kesempatan terbaik ini untuk, ya, kamu ikut dengan aku dan ajak teman-temanmu juga. 其实耶稣应该也很容易的提起这个机会，你跟随我，邀请你的朋友一起跟我吧。 Tetapi jawaban dari Tuhan Yesus ini adalah jawaban yang sangat nyata. 但是耶稣的回应是非常切实的回应， Jawaban yang penuh dengan kebenaran. 就耶稣回应这个真理的回 Waktu 应。 Tuhan Yesus mengatakan hal itu, 当耶稣这样说的时候， jelas sekali di sini, apakah engkau siap mengikut aku dengan membayar harga dan kerelaan berkorban. 耶稣的意思就是说，现在你要跟从我，你有没有预备好付上代价，愿意为我牺牲？ Saudara, di dalam perjalanan Tuhan Yesus melayani, 当主耶稣在侍奉的过程里， ada penerimaan dari orang banyak yang mendengar pengajarannya. 很多人接受到他的教训， Tetapi ingat, saudara, ada yang tidak menerima. 但是你要注意，有一部分的人也不接受。 Waktu Tuhan Yesus tidak diterima. 但是当主耶稣不和他们一起的时候， Mungkin Tuhan Yesus tidak bermalam di rumah. 可能主耶稣也不在家里留 Di 夜， tempat akomodasi yang disediakan yang baik. 没有给他良好的这个车辆的预 Tetapi 备。 kadang-kadang mungkin saja dia beristirahat di mana saja. 当然，他在哪里个地方，他都可以休息。 Dan pada waktu dia beristirahat, dia mendengarkan lolongan serigala yang mempunyai liang. 他知道，当他一起休息的时候，他知道府里也有洞， Kicauan burung yang juga mempunyai sarang. 天上的飞鸟它有它自己的窝。 Dan dia katakan anak manusia tidak mempunyai tempat bahkan untuk meletakkan kepalanya. 但是他说人子没有放枕头的地方。 Apakah di dalam kehidupan kita fokus siap untuk mengikut Kristus itu betul-betul nyata? 是不是在我们生命当中，我们真正的愿意为主付上代价和愿意为他牺牲？ Ataukah kita sebenarnya mempunyai motivasi yang lain di dalam mengikut Kristus? 还是我们跟随基督，我们有另外的动机？ Saudara, ada yang bisa kita pelajari. 我们有学习的地方， Saat semua berjalan lancar, 一切顺利的时候， kita juga mau melakukan segala sesuatu karena lancar. 因为在顺利的时候，我们愿意付上一切。 Tetapi ketika segala sesuatu berjalan sulit dan tidak lancar, 当一切事情面临困难而且不顺利的时候， masihkah kita sesuai dengan komitmen yang ada melakukan tugas kita? 是不是我们仍然持守我们的这个尾声呢？ Saudara, ketika teman-teman dari Litmus ngobrol, kongkow, 当我和我的朋友在一起聊天的时候， hari-hari ini saudara masa pandemi, 今天是疫情的时候，
Pelayan yang mau melayani itu sebetulnya kalau ditanyakan semakin artinya berkurang daripada biasanya. 当然，这侍奉的队伍比平常的时间是越少， Semua mempunyai alasan tentunya. 全部他们有自己的理由。 Tetapi saudara, kalau kita membaca bagian ini dan belajar bagian ini, 如果我们从这里可以学习到， kita diingatkan bahwa memang mengikut Kristus 我们知道我跟随主耶 itu 稣， harus fokus memandang Kristus 我们必须专注定睛于耶 dengan 稣， siap membayar harga dan berkorban. 预备要装备自己为主而牺牲。 Bukankah Yesus yang berkata seperti itu juga mengatakan kepada kita sebagai murid-muridnya, 主耶稣告诉我们，就好像他告诉门徒一样， kamu akan dibenci oleh dunia. 你们要被世界所厌恶， Tetapi itulah panggilan kita. 那个就是我们的呼召。 Karena Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. 就好像腓立比书里面保罗告诉我们， Kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 我们知道我们被呼召乃是要为他受苦。 Saudara, seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, 有一个人，他的名字叫大菲尔的人， dia menulis sebuah buku The Cost of Discipleship. 他写了一本的书， Harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. 一个基督的门徒们必须付上的代价。 Ini adalah buku yang dilatar belakangi oleh pengalaman imannya sendiri. 这个他的背景是因为他自己的信心的现实。 Dia hidup di masa kekuasaan dari Adolf Hitler, seorang pemimpin Nazi yang terkejam di dunia. 他生活在希特勒一个残酷的统领之下。 Hitler tidak segan-segan membunuh para penentangnya. 希特勒他不手软，他杀死那些针对他的人。 Tetapi Dietrich Bonhoeffer tetap berani melawan. 但是特里西他非常有个盼望， Dia melawan dengan apa? Bukan dengan senjata tentunya. 他反对他反抗，当然不是用武器， Dia adalah seorang hamba Tuhan. 他是一个神的仆人， Dia tetap berkhotbah menentang kepemimpinan Hitler. 他用他的讲道来反抗 Di 希 dalam 特勒。 penggembalaan dia mengecam pemerintahan Hitler sebagai pemerintahan yang kejam dan tidak benar. 在他的牧养之下，他说希特勒是一个非常残酷的不对的人， Allah akan menghukumnya. 上帝会惩罚他。 Bahkan dia melalui siaran radio yang disiarkan Bonhoeffer juga mencela orang-orang yang mendewakan kepemimpinan Hitler. 甚至透过收音机，他说，如果谁崇拜希特勒的人，他都在那边指责。 Saudara, singkat cerita, dia akhirnya dihukum mati. 最后我很简单的，我对大家说， Ini adalah harga yang harus dibayar seorang murid Kristus. 这个就是一个门徒们必须付上的代 Ketika 价。 dia tetap memegang kebenaran, 当他持守真理的时候， maka dia harus berhadapan dengan sebuah realitas. 但是他要面临一个现实。 Kita tidak gampang, saudara, mengatakan aku mau menjadi pengikut Kristus tetapi tidak mau membayar harga. 我们不能够说我们要跟随基督，但是我们不愿意付上代价， Ada resiko, 有这个危机， ada harga yang harus dibayar dan rela berkorban, itulah yang penting. 有这个代价，我们必须付上，那个是最重要。 Petrus juga pernah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang penderitaan yang akan dialaminya. 所以保罗也知道主耶稣所受苦的经历，告诉他， Dia selalu tampil di depan dan dia berkata, sekalipun semua meninggalkan kau, aku tidak. 他曾经说过，全部离开主耶稣，但是我不会， Aku bahkan rela mati untuk engkau. 甚至我愿意为你而死。 Tapi saudara, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 但是他背逆了上帝3 Bahkan di 次。 saat menyangkal dia juga bersumpah. 但他不认上帝的时候，他也咒诅。 Saudara, mari kita bersama-sama mengingat sebuah lagu. 我们来记得一首诗， Saya mau iring Yesus. 我愿意陪着耶稣， Saya mau iring Yesus itu sampai selama-lamanya. 我愿意跟着耶稣到永远。 Meskipun saya susah menderita dalam dunia, 虽然在世间我有很多的 saya 苦 mau 难， iring Yesus sampai selama-lamanya. 我跟随耶稣直到永远。 Siapkah kita untuk membayar harga dan rela berkorban? 我们是不是已经愿意准备牺牲自己，付上代 Itulah 价？ fokus memandang pada Kristus. 这就是我们专注定睛于耶稣。
Fokus memandang pada Kristus. Yang kedua adalah siap mengasihi Kristus lebih dari apapun dan siapapun. 所以我们第二个就是我们要跟随耶稣，爱过超乎一切。 Seorang lagi berkata, dia berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku atau ayahku. 有一个人他对耶稣说：“主啊，让我先回去埋葬我的父亲。” Saudara, bukankah orang ini sangat sopan dan baik? 这个人不是非常的有礼貌，而且是善良吗？ Dia minta izin kepada Tuhan untuk menguburkan ayahku terlebih dahulu. 他向耶稣允许先容他去葬他的父亲。 Coba kita pikirkan, benarkah ayahnya baru mati? 我们来听听，是不是真的他父亲刚刚过世？ Mungkin benar, mungkin tidak benar. 可能对，可能不对。 Tetapi mari kita coba melihat, saudara, di dalam tradisi kehidupan orang Yahudi. 我们看犹太人他们的生活的传统的习惯。 Seorang anak biasanya tidak pergi jauh sebelum menguburkan orang tuanya. Artinya dia menunggu sampai kematian menjemput orang tuanya. 一个犹太人，他不会去远方，他等到他的父亲死了，他埋葬了以后。 Jadi ini bukan sebuah peristiwa yang benar, tetapi adalah merupakan sebuah bagian, yaitu tradisi orang itu akan menguburkan dulu orang tuanya. 这个就是个传统，他要等待这个人把他埋葬他父亲以后。 Orang ini sebenarnya meminta sebuah penundaan untuk ikut Yesus, melayani Yesus sampai waktu yang ditentukan. 他要跟随耶稣，为耶稣一生，这到一个定期， Yaitu ketika ayahnya sudah meninggal. 就是等到他父亲死了以后。 Nampaknya sepertinya baik, bukan? 看来好像很好吗？ Tetapi Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku biar orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. 主耶稣对他说：“任凭死人埋葬他们死人。” Artinya ini adalah sebuah hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. 这个意思就是说，这是一个现世，主耶稣告诉他们， Bahwa fokus memandang Kristus itu siap mengasihi Kristus. 就是定睛专注基督， Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. 超乎一切。 Bukankah kita ingat tentang apa yang disebut dengan hukum yang terutama dan pertama? 不是说我们已经遵守了从第一个诫律到最后吗？ Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, 就是爱主你的上帝， dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 用你的灵一切都爱上帝。 Sebab itu Yesus berkata, ikutlah aku biar orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. 所以主耶稣说：“凭死人埋葬他们自己的死人。” Yesus ingin setiap pengikutnya tahu tentang hal ini. 主耶稣要他跟随的人明白这一点， Untuk mengutamakan panggilan Tuhan dibandingkan dengan mengikuti kehidupan di dalam tradisi. 就是要跟随耶稣，超乎这个习惯，超乎跟随他自己。 Kristus ingin dia melakukan tugasnya. 这个爱就是来寻找他的责任， Biar orang yang mati menguburkan orang mati. 让死人埋葬死人， Saudara, kita diingatkan apakah orang mati bisa menguburkan orang mati? 让我们可以想起死人可以埋葬死人 Jawabannya 吗？ tentu tidak. 当然不能够。 Nah, bukan zombie, nanti bangun zombinya kuburkan lagi, nanti ada lagi zombie lagi dan seterusnya. Bukan seperti itu. 不是好像僵尸复活了，然后埋葬，然后再复活，不是这样。 Tetapi Yesus ingin mengatakan kalau orang yang masih mati rohaninya, 就是主耶稣说，人已经死了，就是得重生的死。 dia hanya akan fokus kepada hal-hal yang sementara yang juga seperti orang-orang yang mati rohaninya. 就是好像的这个暂时性的东西，就好像人生的死一样。 Tetapi orang yang sudah hidup rohaninya, 但是如果一个灵命活的人， yang sudah mengalami pembaharuan lahir baru dan menjadi ciptaan baru, 经历了这个成为一个新造的人，成为一个重生的人， yang sudah menjadi murid Kristus sungguh-sungguh, maka di dalam hidupnya dia harus melakukan, Jadi- yaitu mengikuti Kristus. 成为了一个跟随基督真正的一个重生的人。 Panggilan Tuhan tidak boleh ditunda-tunda. 神的呼召我们不可以推迟， Tuhan yang dikasihi harus dikasihi lebih dari apapun dan siapapun. 神的爱我们必须超乎一切。 Jikalau kita mengingat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, 如果我们看到约翰福音， Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, bukan? 主耶稣不是对他的门徒说吗？ Khususnya dia berbincang dengan Petrus.
特别是对彼得说， Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 他说：“约翰的儿子西门，你爱我超乎这一切吗？” Saudara kata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 这句话，你爱我是不是比这些更深吗？ Kita tahu saat itu berada di tepi danau Tiberias. 我们知道在哪边，它是在西伯利海的旁 Di 边， situ ada kapal, di situ ada peralatan untuk menjala dan seterusnya. 在哪边有船，而且在那边可以打鱼的器 Kita 具。 ingat Simon Petrus juga adalah seorang yang sudah mendarah daging sebagai keluarga nelayan. 我们知道西门彼得也是一个渔夫， Tentu dia mengasihi pekerjaannya. 当然他爱他的工作， Tentu dia mengasihi segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. 当然他爱他四周围的东西。 Tapi juga kita tahu Simon selalu mengatakan dirinya lebih mengasihi dari murid yang lain kepada Tuhan Yesus. 但是他也说，他爱主耶稣，也好像其他门徒一样。 Sekarang Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 但是主耶稣说：“你爱我超乎他们呢？ Semua yang kau miliki, 你一切所拥有的， semua yang kau banggakan, 前头你些夸口的， dan juga perasaanmu lebih dibandingkan dengan orang lain. 是不是你的感见也超乎其他的人吗？” Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. 但西门彼得说：“你知道我爱你。 Dan Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. ” 耶稣说：“牧养我的羊。 3 kali saudara diucapkan. ” 3次类似的话， Ini adalah merupakan sebuah hal yang harus kita pikirkan dengan baik. 这个我们必须思想清楚， Benarkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga? 是不是我们爱上耶稣超乎这一切？ Benarkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada orang lain? 是不是我们爱主耶稣超乎其他 Hanya 人？ engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. 只有你知道，只有神知道， Apakah kita mengasihi lebih dari segala sesuatu? 是不是我们爱上帝超乎这一切？ Apa yang menjadi prestasi pencapaian kita, karir kita? 我们所达到我们的工作上的一切的成就。 Saat ini di dalam saat-saat pandemi kita terus mendoakan dalam masalah ekonomi daripada semua orang, bukan? 我们这个时刻，我们大家都为了经济而代祷，不是吗？ Sebuah pertanyaan, jikalau ekonomi kita semakin parah, 我们知道，我们经济越糟， semakin terpuruk, 越来越糟糕， semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. 我们无能为力。 Apakah kita tetap mengasihi Kristus lebih dari segalanya? 是不是我们来爱基督超乎这一切呢？ Saudara dan saya yang bisa menjawab sendiri. 你和我们各自可以回答。 Saudara, kita tahu ini adalah pertanyaan yang terus ditanyakan. 所以这个代价就是我们一直付的 Dan 代价 Tuhan。Yesus mengatakan sebuah pernyataan kemudian dikatakan seperti ini. 然后主耶稣再如此说， Bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. 彼得他要死，而且荣耀上帝。 Ini adalah sesuatu yang penting sekali. Ikutlah aku, itu yang dikatakannya. 所以这个说法就是很让他提齿的一个说法。 Saudara, ada sebuah kalimat yang sangat terkenal, Quo Vadis Domini. 有一句话非常的重要， Di dalam tradisi ini adalah kisah tradisi sebetulnya. 其实这是一个传统式的一个问。 Ketika Petrus akan masa-masa penganiayaan yang sangat luar biasa setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu dan dia melayani, maka dia mau keluar dari Yerusalem. 所以当主耶稣升天以后，他面临很大的这个痛楚。当他要出去耶路撒冷的时候， Lalu di luar kota dia pas bertemu dengan Tuhan Yesus yang dia lihat. 他在外地的时候，他遇见了主耶稣， Dan dia bertanya dengan suatu kalimat Quo Vadis Domini. 然后他就问了个问题： Tuhan, akan kemanakah engkau pergi? 主啊，你要往哪里去？ Dan dikatakan di dalam kisah tradisi ini, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. 然后主耶稣对说：“我就要来，就是你要面临第二次的斗钉之下。” Petrus segera berbalik. 主耶稣，这个彼得他就到后退， Dia tidak jadi keluar 他不再出去， dan dia siap berkorban. 他而且愿意牺牲。 Saudara, kita tahu dia minta ketika disalibkan, dia minta tidak disalibkan seperti Tuhannya.
他知道，当他要被钉死的时候，他不要好像主耶稣被 Dia ingin 钉。 disalibkan dengan terbalik, bukan seperti Tuhan Yesus. 他被钉的时候是倒转的钉，不好像主耶稣。 Menunjukkan bahwa dia tidak layak. 他觉得他不配， Tetapi dia siap untuk mengasihi Kristus lebih dari apapun dan segalanya. 但是他预备好，他愿意付上代价，超乎一切。 Mengasihi Kristus lebih dari siapapun, itulah kerinduannya. 他爱主耶稣，超乎所一切。 Dia mau mengikut Kristus sungguh-sungguh. 他要真正的跟随主耶稣。 Saudara, ini adalah sebuah cetusan yang tentunya sangat penting sekali. 当然，这是非常重要的一个角色。 Orang-orang yang percaya kemudian kita tahu menciptakan lagu yang sangat terkenal sampai hari ini. 今天我们知道有一首诗到现在很有著名。 Kita diingatkan karena kita mengasihi Kristus lebih dari segalanya. 我们被提醒，我们要爱基督，超乎一切。 Maka kita tidak akan mengingkari panggilan kita. 所以我们对他的招呼，我们不反悔。 Itulah saudara lagu yang saya mulai ketika menjadi orang yang percaya. Saya sangat senang sekali dengan sebuah lagu. 所以我对这首歌，当我相信主耶稣的时候，我很喜爱。 Mengikut Yesus keputusanku. 跟随耶稣是我的决定。 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. 我们决意，我们决意。 Saudara, saya rasa lagu ini adalah lagu yang saya ingat begitu lama. 所以这首诗，我记得的很 Hari 久。 ini di dalam masa-masa saya pun juga akan melaksanakan atau emeritus. 所以现在我自己也面临这样的情况。 Satu kata itu adalah kata yang sangat penting, mengikut Kristus keputusanku. 所以在那边说，我已经确定我要跟随耶稣。 Dan kita tidak perlu mengingkari karena Tuhan penuh dengan anugerahnya. 我们所以不需要反悔，因为我们记得他的恩典。 Saudara, yang ketiga kita lihat bahwa fokus memandang pada Kristus artinya juga siap menjalankan visi dan misi Kristus. 所以跟随基督，定睛基督，我们要预备参与基督的意向和使 Di 命。 Injil Lukas dikatakan ada yang berkata, aku akan ikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 还有一个人说：“我要跟随你，主耶稣，但愿我先去辞别我的家人。 Saudara, orang ini sangat kekeluargaan, bukan? ”这个人是非常的爱家，不是吗？ Cinta dengan keluarga, 他非常疼爱他的家， mengasihi keluarga, 他爱他的家， hormat dengan orang tuanya. 他已经非常孝敬他父母。 Maka waktu mengikut Kristus dia mau pamitan dulu. 所以他要跟随耶稣的时候，他要先去辞别。 Saudara, di dalam hukum Taurat betapa pentingnya bukan hormati ayah dan ibumu. 在律法里面不是说我们要孝敬父母吗？ Bukankah tidak salah, saudara, orang ini berkata seperti itu. 这个人说的没有错。 Tetapi kita juga tahu ketika Elisa meresponi panggilan Elia, 当以利沙他要回应以列的呼召的时候， dia berkata mau berpamitan dulu juga. 他也是一样要去辞别家 Sifat yang 人， sangat baik, 这个是非常好， sangat beretika. 非常有理智道德的。 Tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 但是主耶稣说：“手扶这里，向后看的，不配进天国。” Saudara, ini adalah merupakan sebuah metafora yang pada waktu itu tentunya sangat dikenal oleh masyarakat agraris orang Yahudi atau orang-orang Israel. 当然，在那个时候，以色列民族有这样的风格的时候，是一个非常有特色、有好的现象。 Palestina ini bukan tanah yang datar dan mudah untuk dikerjakan atau dibajak. 但是这个泥土也不是很容易的去耕犁。 Tanah yang tidak rata maka harus membajak itu membutuhkan fokus betul-betul. 所以要跟这个田地，当然我们要专注。 Sehingga hasilnya bajakan dan kemudian ditanami benih akan menghasilkan sesuatu berkat. 所以他耕好地之后，他种下东西，当然会有收 Kalau 成。 seseorang sedang membajak, 当一个人在耕地的时候， tetapi dia menoleh ke belakang, 他往后看， dia tidak fokus. 他没有把专注， Apa yang terjadi? 他没有专注发生什么， Maka hasilnya tentu tidak baik. 当然效果不会好。 Saudara, kita diingatkan pada waktu hal ini adalah bukan suatu hal yang mudah. 我们知道这个是不容易的事。 Saudara, seorang yang bernama Darrell Block. 一个人叫大雷尔波克， Darrell Block ini dia mengatakan sebuah pernyataan
他给了一个非常很正面的警示， Di mana jawaban Yesus itu adalah sebenarnya sebuah peringatan. 他说耶稣的回答是一个很正面的警告。 Seseorang mungkin mau mengikuti dia pada awalnya, 当初要跟随主耶稣的人， tetapi nanti merindukan kehidupan lamanya, 但是他看到了他以往的生活， melihat ke belakang dan tidak meningkatkan hidup iman atau rohaninya. 他有渴望做旧的生活，他也不要走进他的灵性的健 Jika 康。 seseorang akan mengikuti Yesus, ia harus terus-menerus mengikuti dan tidak menoleh ke belakang. 如果人要跟随基督，他要必须跟随，不往后看。 Jawaban Yesus di sini bukanlah penolakan, melainkan peringatan. 耶稣的回答在这里说是季节，倒不如说是一个警告。 Melihat ke belakang 往后看， itu mempunyai sebuah arti, saudara, bahwa kita tidak bisa fokus ke depan. 往后看就是我们不能够把焦点放前面， Kita masih memikirkan tentang hidup lama kita. 我们还怀念着旧的生 Kita 活， masih melihat tentang komporson kita, pencapaian yang telah kita miliki. 我们看我们曾经以往所得来的成就。 Sebenarnya permintaan pamitan dahulu ini adalah farewell party dengan keluarga, hanya sebuah keinginan 我们要向家里辞别，只是一种欲望而已。 yang masih ada di dalam diri kita untuk tetap berada dalam kehidupan lama kita sebelum kita mengikuti Kristus. 就是当我们没有跟随主耶稣的时候，我们缅怀我们的旧生活。 Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan kita melihat sebuah realitas. 所以在我们生命当中，我们看到一个现实： Menjadi orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. 我们成为一个基督徒，但是我们不专 Penuh 心， dengan keraguan-raguan dan selalu berpaling ke belakang. 我们疑惑，我们往后看。 Sebab itu tidak jejak hidupnya atau tidak mantap. 所以他的生命当中，他永远不会成为最好。 Sebenarnya pada waktu kita mengikut Kristus tidak boleh menoleh lagi ke belakang. 所以我们跟随基督，我们不要往后 Kita 看， hanya mengarahkan fokus memandang kepada Kristus. 我们要定睛把焦点专注耶稣， Sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan juga sungguh-sungguh. 所以我们要跟随主耶稣，我们是忠心而且是真正的跟他。 Saudara, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang mengikutinya fokus dengan visi dan misi yang sudah diberikan. 所以主耶稣要跟随他的人，就是要明白他的意 Setiap 向。 orang harus selalu mengingat tentang bagaimana Allah mengasihi isi dunia ini. 所以他必须要回想到上帝是何等 Mengasihi 爱世 saudara 人， dan saya. 爱你爱我， Dan Injil harus dikabarkan. 而且福音要必须广传。 Kita melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar. 我们看到神的如此伟大的爱， Dengan mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 让我们这些相信神所赐的爱子能够得到永生。 Dan ini harus terus dikabarkan. 这个福音必须要广传， Supaya semakin banyak orang yang bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus. 让更多人相信耶稣，接受耶稣， Saudara, fokus ke depan, 专注前面， fokus memandang kepada Kristus. 定睛于耶稣。 Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, 在这个出埃及记， dikisahkan bahwa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, 我们看到那个以色列民族出埃及， lalu mereka berada di padang gurun dan bersungut-sungut. 所以在旷野的时候， Apa yang mereka katakan, saudara? 他们埋怨，他们说什么？ Mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. 我们看到我们在埃及的时候，我们虽然被俘，但是我们可以吃好的，直到我们饱足。 Ini adalah persungutan atau komplain daripada bangsa Israel. 这是以色列民族的埋怨，而且 Kalau kami hidup seperti dulu di komporson kami, 如果我好像以前那样的生活中， hidup di dalam kejayaan dan keberhasilan kami, 就是在我们的生命里面，我们辉煌，我们成功。 sekarang kami jadi orang percaya. 现在我们成为相信的人， Sekarang kami seperti begini. 但是我们面临如此， Saudara, kita harus selalu melihat ke depan. 所以我们必须要往前看， Melihat kepada Yesus Kristus. 我们要往主耶稣定睛而看。 Ini adalah hal yang sangat penting, bukan? 这个不是最重要的事吗？ Fokus kepada panggilannya.
所以专注他的呼召。 Saudara, mungkin kita ingat juga ada seorang yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu istri dari Lot. 我们知道，在路德里面有一个人， Waktu dia diselamatkan dari hukuman Allah untuk kota Sodom dan Gomora, Lot dan keluarganya keluar. 所以这个路德就是从这个索多玛俄摩拉里面的那个东西救出来， Sudah jauh, 已经很远了。 sudah susah payah berlari atau melarikan diri 我们拼命跑得那么远了， supaya tidak terkena hukuman Allah di kota Sodom dan Gomora. 让他们不要面临到神在索多玛俄摩拉的那种杀 Sudah 戮。 dapat pesan, jangan menoleh ke belakang. 神吩咐他不要往后看， Tapi saudara, dia terus memikirkan tentang hidup lama. 但是他仍然想到以往的生活， Betapa Sodom dan Gomora tempat yang sedemikian rupanya. 所以他们想到索多玛俄摩拉那个时候的状况。 Ketika dia menoleh ke belakang, 当他往后看的时候， dia menjadi patung garam. 他就成为了个岩柱。 Peristiwa yang sangat menyedihkan, bukan? 这个是非常凄惨的一件事，不是吗？ Saudara, kita perlu sekali menjadi seseorang yang di dalam kehidupan kita fokus ke depan. 所以我们人生里面，我们必须往前看， Memandang Kristus. 定睛耶稣。 Dietrich Bonhoeffer dia berkata, 所以这个霍夫他也说， terlalu melekat pada keinginan-keinginan kita dapat mencegah kita untuk menjadi apa yang seharusnya dan apa yang dapat kita capai. 过于执着我们的欲望，会把阻碍我们成为应该要成为何等样的人。 Sebenarnya Tuhan sudah memberikan GPS, bukan? 所以这个是上帝已经给了你这个启示， Tuhan 不是 bisa 吗？ memberikan petunjuk. 已经给了启示， Tapi kita seringkali, saudara, tidak fokus. 但是往往我们就没有把焦点放在那 Kita 边， tidak mendengarkan arahan. 我们没有听到神的方 Kita 向， selalu melihat ke belakang. Rasanya kalau jalan ini lebih baik. 我们往后看，我们觉得那条路很好走。 Saudara dan saya bukankah pernah mengalami 你是不是和我都已经经历过？ ketika kita menggunakan GPS, 当我们用这个指南针的时候， kita lihat GPS memberikan petunjuk. 当他给我们指示的 Tapi 时 kita 候， pikir, enggak, lebih baik jalan ke sini. 这个不好走，我们刚好走这里， Ternyata jalannya macet, saudara. 所以这条路就变成阻塞的道路。 Kita tidak mau menuruti. 我们不要跟随， Saudara, kita selalu mengingat hidup lama kita. 我们常常想到我们旧生活， Zona nyaman kita. 我们自己的思维， Keberhasilan kita. 我们的成功， Dan lupa fokus kepada Allah. 我们忘记定睛上 Sebab 帝。 itu di dalam Filipi dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. 所以在腓立比书那边告诉我们，不以为自己已经得着了，只有一件事，忘记背后，努力向前。 Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 所以我们要我们在面前，我们奔跑， Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 向前直跑，要到神在基督耶稣里给我们的奖赏。 Saudara, marilah kita fokus memandang kepada Kristus. 让我们把焦点定睛基督。 Di saat situasi kondisi yang bagaimanapun. 所以我们看到在这样的困难的情况 Sulit, 下， sukar, begitu banyak hal yang harus kita hadapi. 我们面临这么多困难的状况， Fokuslah bukan kepada dunia, tetapi kepada surga. 不要把焦点放在世上，但是在天上。 Fokuslah bukan kepada alam, tapi fokuslah kepada Allah. 不要把焦点放在自然界，但是放在上帝里。 Biarlah kita fokus kepada Kristus saja. 让我们把焦点专注基督。 Saudara, kita menghadapi masa yang tidak mudah, bukan? 我们正面临的这个状况不容易吧？ Mari kita tetap percaya 但是我们依然深信， bahwa waktu kita melihat kepada Tuhan yang kekal, 当时我们看到那永恒的上帝， Dia mempunyai rencana yang maha sempurna. 他有一个完美的计划， Kiranya Tuhan tolong saudara dan saya 来帮助你我， tetap berjalan sesuai dengan panggilan kita. 依然在呼召里面，我们 Untuk 来行 menjadi 走。 pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. 我们真正成为跟随基督的人。 Tuhan Yesus memang berkata kepada murid-muridnya, 主耶稣对门徒说 kalau engkau mau mengikut aku,：“ 如果你要跟随我， kamu harus menyangkal diri, 必须舍己， kamu harus pikul salib, 你必须背十字架， dan ikut aku setiap hari." 每一天跟随我。” Kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan, 感谢天父， meteraikan firman-Mu dan berkati kami sekalian.
你把你的话语印记来帮助我们，祝福我们， untuk fokus memandang kepada Kristus saja. 让我们只有定睛焦点放在基督。 Dalam Kristus kami sudah berdoa. 奉我主基督的名祷告， Amin. 阿门。